dah penat. Kalau umpamanya suruh pilih rakyat, ramai yang tak nak mengundi dah. Dia dah fed up dah. Prof, saya ada soalan lagi untuk Prof. Okey. Satu ialah berkaitan dengan kebolehan melakukan persidangan parlimen yang di-Pertuan Agong. Apa komen? Itu sebenarnya, you tengok dalam perlembagaan, tidak ada satu pun yang menyebut bahawa dalam tempoh darurat yang tidak boleh ada parlimen. Tapi saya percayalah yang Muhammad Tun M Tan Sri Mahyudin mempunyai pendekatan sendiri kenapa tak diadakan pilihan raya. Tapi saya rasa yang di Pertuan Agong sudah merasakan bahawa sampai masanya atas nama demokrasi, sistem demokrasi untuk memberikan semak dan imbang dalam sistem yang kita ada. Sebab perlu ingat, kerajaan yang ada sekarang, kerajaan dalam darurat adalah kerajaan yang sama. Sepatutnya mana-mana kerajaan atau negara yang isytiharkan darurat, secara langsung umpamanya kerajaan itu perlu ditukar kepada kerajaan interim government ataupun bukan interim, caretaker government yang boleh mengemudikan kerajaan semasa tempoh itu. Tapi ini tidak berlaku. Yang di Pertuan Agong bersetuju untuk membenarkan kerajaan yang sedia ada meneruskan. Itu tak apa, itu kita terima. Tapi dalam masa yang sama, kita juga dalam satu sistem demokrasi ingin melihat proses semak dan imbang. Dan saya percaya kalau mereka merasa tanggungjawab nak bercerita mengenai apa yang baik untuk negara, untuk masyarakat, dalam parlimen bincanglah. Jangan dikatakan ada tanggapan bahawa ada saja parlimen akan ada undi tak percaya atau undi tak percaya. Itu tak mungkin. Tapi Tan Sri Perdana Menteri, COVID, darurat COVID ataupun darurat politik, yang mana? Kalau dalam situasi yang dia juga melihat kepada apa dia, macam mana kita pandang air yang kita ni. Apa yang kita pandang. Umpamanya separuh orang, you tak boleh salahkan orang, katakan tegang-tegang. Orang dah tahu dah majoriti tak ada umpamanya. Tapi majoriti tak ada pun sehingga dibuktikan bahawa majoriti itu boleh didapati oleh pihak lain. Sekarang ni pihak lain, satu pihak pun tidak boleh membuktikan bahawa dia mempunyai majoriti yang lebih daripada kerajaan semasa. So jadi tak terpakai. Walaupun 100, walaupun kurang pun, tapi sehingga dibukti, itu sistem yang kita ada, sehingga dibuktikan oleh pihak yang lain, termasuk umpamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, look, saya sekarang dah ada, saya tahu dan kerajaan sekarang tak ada undi yang cukup, dan saya boleh umpamanya mendapatkan 112. Ada. Sekarang tak berlaku. So cerita saja tak boleh, tak terpakai itu. Dalam sistem kita mesti membuktikan. Kalau ada SD ke apa saja pun, membuktikan bahawa di sebalik you tak ada sokongan, saya ada. Yang itu tidak berlaku. Baik, rumusan kepada isu panas kita bincang dalam setengah jam. Ini belum panas lagi, tak apa. Ini baru mula. Tapi saya nak tanya soalan yang mungkin menimbulkan persoalan kepada penonton. Okey, no problem. Kalaulah berlaku PRU, memang berlaku PRU 15, tak lama lagi berlaku. Kata Ogos atau mungkin selepas tu kita tak tahu siapa yang akan menang dalam PRU 15. Tak tanya dulu soalan. Saya tanya soalan dulu, tanya soalan. Sila. Kau nak masuk ke bertanding? Itu tanya soalan dulu. Barulah sedap. Ini saya nak tanya siapa yang bertanding. You cerita orang aja, cerita saya sekali tunjuklah. Saya pun ada hati. Keinginan itu masuk. Ada niat nak bertanding sebab bila saya tengok atas kecamukan ini, saya takkan nak jadi orang akademiknya, saya nak juga menyumbang. Itu cerita lain lah. Tapi soalan yang akhir, soalan yang akhir. Siapa yang menang tadi? Satu, yang keduanya, apakah kerajaan yang lahir yang lepas PRU 15 tu, sebab Prof saya sebut tadi, kita tak nak tengok yang kerajaan yang berlaku akan datang ni akan kerajaan yang goyah dan umpamanya. Jadi soalan itu bagus, itu bagus. Okey, kita untuk menjadi rakyat yang sangat bertanggungjawab. Kita ingin melihat bahawa negara ini dipimpin oleh sebuah kerajaan, kerajaan yang kuat, kerajaan yang berwibawa, yang mendapat mandat dan sokongan daripada rakyat kebanyakan. Dan kita, siapa pun yang menang, kita perlu menghormati itu sebagai satu mandat dan sama-sama sokong. Kita boleh jadi pembangkang, tapi pembangkang yang konstruktif, pembangkang yang membina untuk pembangunan kerajaan. Sebab kewujudan mana-mana parti politik adalah untuk tujuan masyarakat dan negara. Itu bottom line. Tadi disebut, saya nak jawab juga siapa yang menang tadi tu. Saya pun tunggu jawapan daripada Prof tu. Dan sebenarnya sila petik. Dia sangat bergantung kepada formula apa yang akan berlaku. Kalau as it is now, saya nampak 3 penjuru
ya, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ada advantage. Sebab ya, di segi equationnya, campurannya, bahan-bahannya dia lebih. Sebab yang ini dah terbagi dua. Itu satunya. Kalau ada umpamanya kesungguhan untuk nak bergabungkan tiga ni, bukan tiga, dua pun dah cukup dah sebenarnya. At one point dulu semasa Mac 2020 itu dua sebenarnya Perikatan Muafakat Nasional itu dah hampir, saya boleh berani jamin 100%. Tak ada kempen pun semasa itu, sebab orang cerita pasal kencing ya, sampai rakyat dah muak, garanti tak ada kempen pun boleh menang. Tapi nampak ya, harapkan hujan sampai ke petang, tengah hari dah bocor. So yang itu kita kena lihat bagaimana umpamanya semangat untuk kita sama-sama wujudkan sebuah kerajaan itu, apa formulanya. Saya rasa yang menjadi titik tolak konflik, ataupun bukan konflik lah, challenge-nya ataupun cabarannya adalah pembagian kerusi. Ya, kerusi yang 17 itu siapa yang nak letak? Sebab ada elemen lompat daripada asal itu. Kalau saya pun nyatakan terus asal itu apa? UMNO? Sorry? Nyatakan yang terus, yang lompat tu siapa? Tentulah daripada UMNO keluar ke tempat lain. So apa perasaan umpamanya dia masih nak pegang itu. Tapi apabila kita dah ada formula, kalau dah contohnya ada formula penggabungan, ya, dia panggil Perikatan Nasional Plus. Ya, bermaksud UMNO pun masuk sama, yang itu garanti dia menang. Pakatan Harapan tak ada harapan. Dan jangan juga rule out ataupun tidak memberi pertimbangan kepada formula lain. Ya. Kemungkinan umpamanya bila UMNO rasa secara bersendirian dia hanya boleh dapat 30-40 kursi, dia pandang keliling, tak boleh jadi. Dia pun mencari jalan lain. Ya, daripada balik kepada Bersatu mungkin tak boleh, ataupun Perikatan tak boleh, dia pergi pula berkawan dengan DAP. Atau bukan DAP. Secara langsung dengan PKR, tidak langsung dengan DAP dan juga PAN. Baik, rumusannya Pak. Rumusannya saya melihat tadi sangat bergantung kepada formula itu, equation itu. Umpamanya 1 campur 1 akan jadi dah 2. Tapi saya nak melihat juga umpamanya bagaimana kita melahirkan atas sebab apa pun. Formulanya, kalau orang ada kesungguhan untuk melahirkan sebuah kerajaan yang kuat, cari jalan dan sama-sama terjemahkan. Saya rasa insya-Allah, saya tak kira siapa pun, kita nak negara Malaysia ini mempunyai sebuah kerajaan yang kuat, yang boleh membantu untuk pembangunan negara dan juga mensejahterakan rakyat. Kita berdoa supaya tak ada lagi, kita sama-sama doa. Kita tak ada lagi. Tak payah lagi lah, kita banyak buang masa sebenarnya. Rakyat pun dah penat. Kalau umpamanya suruh pilih rakyat, ramai yang tak nak mengundi dah. Dia dah fed up dah. Tapi kalau kita biarkan, sayang juga. Sebab kalau kita tak masuk, orang lain masuk. Itulah sebab sama-sama mengambil tanggungjawab. Dan sekarang ini bilangan pengundi pun tak tahulah. Kalau after Ogos umpamanya, pengundi muda dah 6 juta akan masuk. So pengundi muda ni pemikirannya lain. Mereka melihat umpamanya what is there for them. Ataupun mereka tengok, orang ni ramai atuk-atuk je yang bertanding, dia nak juga orang muda popular kan. Kita harap Malaysia akan terus maju, pergi ke depan dengan lebih perkasa lagi. Baik, terima kasih Prof. Dato'.